Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, Murabak, silakan. Okey, yang pertama Ustaz, saya rasa sangat seronoklah dengan usaha Ustaz tentang Lepat dan juga Wan Hizam tu kan. Tapi saya ada soalan sikit Ustaz nak tanya Ustaz ni. Silakan. Yang pertama tentang macam mana pandangan Ustaz tentang aliran tasawuf yang Al-Ghazali sendiri bawa. Adakah ianya juga Ustaz kategorikan sebagai Sufi Sunni ke macam mana? Yang kedua, soalan saya berkait dengan apa yang Ustaz sebut tentang fana tadi. Apakah penilaian Ustaz yang sebenarnya? Ustaz, adakah Ustaz menolak fana dan zauq tu Ustaz? Baik, terima kasih. Okey, saudara Urabak Nadim tanya berkenaan dengan pandangan saya tentang aliran Imam Ghazali. Of course saya berpegang bahawa aliran beliau adalah aliran Sunni. Tapi dalam masa yang sama, saya tidak pernah mendakwa ulama yang saya akui sebagai Sunni, maka semua kalam dia tentang tasawuf adalah benar. Saya tak pernah mendakwa begitu. Okey. Yang maksum adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya nak kata saya lebih hebat, lebih tinggi daripada Imam Ghazali. Hasya lillah. Of course tidak. Tetapi dalam masa yang sama, Imam Ghazali juga adalah manusia. Jadi bila saya kata aliran Imam Ghazali ini adalah aliran Sufi Sunni, tidak bermakna semua yang dia cakap kita wajib imani. Tidak. Tapi yang saya faham, aliran Imam Ghazali adalah aliran Sufi Sunni. Kecuali kalau dimasukkan kitab Al-Mabnun, kecuali kalau dimasukkan kitab Risalah Laduniyah ataupun Mishkatul Anwar kan, yang sebahagian ulama meragukan penisbahan. Saya tak pasti lagi sebab saya lihat masih ada perdebatan lagi tentang kesahihan penisbahan kitab-kitab ini kepada Al-Imam Al-Ghazali. Kalau Al-Madnun itu didakwa benar-benar tulisan Imam Al-Ghazali, maka kemungkinan pandangan saya akan berubah. Tetapi sejauh ini isu Al-Madnun ni masih lagi tidak jelas, ya. Tidak tuntas ia adalah milik Al-Imam Al-Ghazali. Dan beberapa kitab-kitab yang dinisbahkan. Ada banyak kitab-kitab yang tidak ditulis Imam Ghazali dinisbahkan kepada dia. Ada sebahagian kitab-kitab tu sampai ada sihir kat dalam dakwa Imam Ghazali buat. Contoh, ada yang mengandungi wafak di dakwa Imam Ghazali tulis. Padahal bukan. Itu bukan tulisan Imam Al-Ghazali. Jadi kalau ada bukti penisbahan yang sahih, maka kemungkinan saya akan ubah jalan saya ataupun pendirian saya. Baik. Berkenaan dengan soalan yang kedua, okey. Apa tiba-tiba dua gambar ni masuk pula. Okey, sorry. Ustaz, dia block Ustaz punya WhatsApp tapi rajin pula dia masuk komen. Dia kata Ustaz. Sekarang ni. Dekat Facebook. Sekarang ni. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan surah Al-Hasyr ayat 19. Lepas tu tadi dia quote ayat Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann. Nanti saya respon kepada nukilan-nukilan Al-Quran yang secara sembarangan ini. Okey. Saya nak jawab tadi yang Nadim kata berkenaan dengan fana dan zauq dan sebagainya. Saya jelaskan lagi sekali ya. Fana ni adalah satu pengalaman yang semua orang boleh rasa. Okey. Pengalaman psychological. Kalau kita bercakap pada dataran psychological, semua orang boleh rasa. Semua orang boleh rasa oneness. Okay. Dan oneness ni boleh dialami oleh orang bukan Islam sekalipun. Dan mereka akui mereka alami benda ni. Okay. The mystics from other religions also mendakwa yang sama. Remember, they do not go through the path of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di kalangan mereka yang menyembah berhala tapi mendakwa merasakan satu. Takkan kita nak kata dia orang rasa wahdah, takkan kita nak rasa dia orang rasa fana. Sedangkan wahdah dan fana ini adalah satu makam yang dianggap sebagai makam yang tinggi. Takkan orang yang tak mengikut jalan Nabi, yang menyembah berhala, yang mengamalkan syirik, boleh diberikan. Kalau benar dah menjadi mengelirukan akidah umat Islam, dan saya yakin Allah tidak akan mengizinkan perkara-perkara begitu berlaku. Tapi kalau kita maksudkan fana ni sebagai dia lupa diri dia dalam buat yang terlalu cinta. Kalau orang bercinta ni kadang dia lupa diri dia. Dia merasakan, mungkin dia rasa kekasih itu diri dia sendiri. Dia dah meleburkan kehendak dia dengan kehendak kekasih dia. Kan? Itulah makam hamba yang saya cakap tadi tu. Makam hamba ni lebih tinggi sebenarnya. Hamba ni adalah seseorang yang telah meleburkan kehendak dia di dalam kehendak kekasih dia. Maksud dia apa? Apa yang kekasih dia hendak, itu dia hendak. Apa yang kekasih dia benci, itu dia benci. Kalau nak kata itu fana, saya tak ada masalah. Tapi fana yang dibawa oleh golongan Sufi Batini ni benda lain.
benda lain sehingga membawa dakwaan-dakwaan mereka yang ada hanya Tuhan, sehingga berlembut dengan penyembahan berhala, berlembut dengan syirik. It's totally something else. It's totally something else. So kalau nak dikatakan fana tu fana sifat mazmumah ataupun fana meleburkan kehendak kita mengikut kehendak Allah, kan, meleburkan kebencian kita mengikut apa yang Allah benci, meleburkan kasih sayang kita mengikut apa yang Allah sayang. Kalau nak panggil tu fana, saya tak ada masalah. Okey. Kemudian berkenaan dengan zauk sama jugalah. Zauk ni adalah kan, kita bila buat apa-apa kita ada zauk. Kita makan kita ada zauk, kan. Kita baca Quran pun kita zauk, kan. Kita beribadah, kita berzikir pun kita rasa zauk. Tapi zauk yang macam mana yang dicakapkan tu? Zauk merasa bersatu dengan semua, merasa semua adalah satu, merasa peleburan diri. Zauk itu sendiri bukan kayu ukur kebenaran. Sebab semua orang boleh mengalami benda ni. Saya ulang lagi sekali. Semua orang, tak kira Islam bukan Islam, sufi bukan sufi, mendakwa arif tak mendakwa arif, pun boleh mengalami benda ni. So it has nothing to do with truth claim sebenarnya. Baik, terima kasih kepada soalan tu Kurabat.